Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah edisi Khamis 8 September 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Penting tangani isu jaminan halal dalam usaha mempromosikan industri halal negara. Kerajaan terus pertingkat keselamatan di S-Zone. Baik saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan mengisi paparan pada petang ini. Saya Nurul Hidayah Nawai, terus setia bersama Berita Wilayah selama 1 jam. Malaysia berjaya mengekalkan tempat teratas dalam industri halal selama tempoh 9 tahun berturut-turut di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata pencapaian itu berdasarkan petunjuk ekonomi Islam global yang terkandung dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2022 menandingi 81 buah negara yang lain. Petunjuk ekonomi Islam global ini turut meramalkan bahawa pasaran halal akan berkembang kepada 8.8 trilion ringgit atau 2.09 trilion US dollar seperti yang dilaporkan tahun lepas kepada hampir 14 trilion ringgit ataupun 3.27 trilion US dollar menjelang 2028. Penilaian tersebut dibuat berlandaskan inisiatif digitalisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur halal serta peningkatan fokus kerajaan terhadap sekuriti makanan dan penjagaan kesihatan. Ia didorong oleh peningkatan permintaan produk halal oleh komuniti antarabangsa dan juga peningkatan sektor e-dagang. Beliau berucap merasmikan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-18 MIHAS 2022. Dalam pada itu, isu yang melibatkan jaminan halal perlu ditangani dengan baik demi mempromosikan industri halal agar tidak merosakkan imej halal yang diusahakan. Perdana Menteri berkata jaminan halal merujuk kepada keyakinan pengguna, penyeragaman, pensijilan dan akreditasi. Halal sesuai untuk semua pengguna, tanpa mengira bangsa dan agama, kerana ia berkait rapat dengan jaminan kualiti, pemilihan persekitaran, integriti dan ketulusan data serta amalan perniagaan yang lestari. Halal tidak tertakluk kepada penyediaan makanan dan minuman sahaja, tetapi ia juga sesuai diaplikasikan dalam pelbagai sektor industri dan perkhidmatan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, populasi Muslim global yang mencecah 1.9 bilion tahun lalu membuka peluang luas bagi pembangunan industri halal negara. Malah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga bekerjasama dengan Badan Pensijilan Halal dari pelbagai negara untuk keseragaman piawaian pematuhan undang-undang syariah. Penganjuran pameran halal antarabangsa MIHAS ke-18 tahun ini adalah testimoni kepercayaan rakyat kepada keberkesanan strategi kerajaan dalam memacu pembangunan dan inovasi industri halal di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri menjelaskan peningkatan hasil jualan tahun ke tahun memberi kesan limpahan kepada sektor berkaitan halal sekaligus menyumbang kejayaan syarikat-syarikat Malaysia. Malah peningkatan jualan sektor halal ini akhirnya akan melonjakkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK di samping membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada masyarakat Malaysia untuk membawa industri halal ke peringkat antarabangsa.
MIHAS menampilkan pameran secara fizikal dan maya berkaitan sesi pemadanan perniagaan dengan teknologi kecerdasan buatan, ruang interaksi maya serta persidangan secara langsung. Negara kita 4.4%. Angka ini lazimnya perlu dibaca secara perbandingan dengan kadar inflasi negara-negara yang lain. Ini fenomena global yang sedang dilalui oleh hampir kesemua negara. Kalau kita baca bulan ke bulan, bulan Jun ke bulan Julai, untuk negara kita menurun. Kalau untuk trend berbanding dengan tahun lalu, Julai ke Julai, naik. Tapi naik dalam keadaan yang rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Kita akan deep dive untuk kita mengatur langkah-langkah susulan seterusnya. Muafakat kepelbagaian kementerian di bawah jawatankuasa ini berupayaan untuk terus mengawal kadar inflasi walaupun naik secara global tetapi naik dalam kadar yang rendah dan dalam situasi yang akan terus dapat kita kawal dengan baik. Amalan Mentera Medara mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan Mentera Medara, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah Mentera Medara. Sebanyak 3,156 permohonan peranti siswa di Terengganu telah diluluskan. Seramai 150 pelajar UNIZA menjadi kumpulan pertama yang menerima tablet tersebut di Terengganu hari ini. Menurut Menteri Pengajian Tinggi 1, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, kelulusan pemberian peranti siswa ini dibuat secara berperingkat dan pengagihan tersebut akan disempurnakan dalam tempoh 3 bulan. Dan diharapkan pemberian secara terus kepada pelajar ini dapat membantu pelajar untuk belajar dan insya-Allah kita harapkan juga mereka menggunakannya dengan sebaik mungkin sehingga berjaya di dalam peperiksaan dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian Kompleks Akademik dan Perpustakaan Al-Watikubillah, Taman Rimba Ilmu Tanah Breeze Tribe dan Agropreneur Incubator Park Art di UNIZA. Pada masa sama, pihaknya juga menyeru semua pelajar IPTB 40 yang masih belum memohon peranti siswa agar segera membuat permohonan dalam fasa kedua yang masih dibuka sehingga 30 September ini. Baik saudara, sebelum mendapatkan lebih banyak perkembangan berita semasa, kita dapatkan terlebih dahulu maklumat cuaca daripada Met Malaysia. Bersama pegawainya Muhammad Nafizi. Mat Nafiah, silakan Nafizi. Salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej khidmat radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini. Hujan kini hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar utara Semenanjung, juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan cuaca hujan dan ribut petir untuk kawasan-kawasan berkenaan dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Namun begitu, hujan yang berlaku di daerah-daerah sekitar selatan Pahang dan juga di daerah-daerah di negeri Johor dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Kita lihat keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat dan ribut petir pada petang ini berlaku di hampir ke semua bahagian. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan lebat yang berlaku terutamanya melibatkan bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sebelah barat negeri Sarawak dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut.
Kita lihat keadaan angin di sekitar kawasan perairan negara pula. Angin dilihat bergerak secara umumnya dengan kelajuan yang sederhana. Namun begitu, angin yang bergerak di sekitar kawasan utara rantau negara ini dilihat bergerak dengan kelajuan yang tinggi, iaitu sekitar 30 sehingga 40 km sejam. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama untuk kawasan-kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syamsi Pamito di bahagian belakang. Safik dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, reaksi masyarakat berhubung dengan keputusan Kementerian Kesihatan berkaitan kelonggaran penggunaan pelitup separuh muka. Perinciannya kita bersama rakan penyampai, Bu Mawin. Silakan, Bu Mah. Ya dia, kekal menggunakan pelitup separuh muka. Itu pilihan rata-rata masyarakat di Kuching berhubung dengan pengumuman penggunaan pelitup separuh muka di bangunan yang tidak lagi diwajibkan. Segelintir penduduk ketika ditemui pemberita mengatakan bahawa penggunaan pelitup separuh muka masih penting sekiranya berada di kawasan sesak selain bagi mereka yang sudah berusia. Macam saya tu bau umur macam tu, memang saya wajib pakai mask. Di mana-mana saya pakai mask. Si ada saya tinggal mask tu. Kalau orang yang si mau menjaga kesehatannya, terpulanglah pada dirinya nanggung akibat COVID tu ataupun penyakit yang luar daripada COVID tu. Digalakkanlah kita pakai benda ya. Okay. Untuk kita pun bilik pun untuk kami mesti makai lah. Setiap kali kami orang pergi sia kami akan makai. Mun orang yang si makai ya terpulang padanya lah. Yang nyampun nanggung akibat COVID tu. Kena COVID masa tu masih dalam dunia kita bah. Mun bagi kami tetap keluar makai mask di mana-mana sebab kami sudah berumur. Kita dibenarkan untuk tidak memakai mask kerana kita akan menuju ke fasa endemik COVID-19. Sesuai dengan perkembangan semasa di Sarawak. Okey. Mu bagi kami, mereka kami mestilah kami pakai mask. Si dapat si pakai mask. Kita menjaga kesihatan diri kita pun lah. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin semalam berdasarkan penilaian semasa kementeriannya.
Pemakaian pelitup separuh muka dalam bangunan dan kawasan tertutup kini adalah atas pilihan sendiri. Walau bagaimanapun, pemilik premis boleh menentukan pemakaian pelitup separuh muka oleh pengunjung. Ianya hanya diwajibkan semasa menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam termasuk perkhidmatan e-hailing di fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik. 5 maut, 10 berjaya diselamatkan selepas bot memancing yang disewa terbakar di 2 batu nautika dari Tanjung Po berdekatan Muara Tebas, Kuching. 5 pemancing yang selamat ditemui terapung oleh pasukan mencari dan menyelamat kurang 1 jam dari lokasi bot terbakar. Itulah senario yang dipilih dalam eksersis mencari dan menyelamat atau Search and Rescue Exercise SAREX MN Sarawak Level 3 bilangan 1 tahun 2022 selama 4 hari bermula pada Selasa lalu hingga hari ini yang dikendalikan oleh Pusat Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim MRSC. Jadi ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Firdaus RC Idris. Okey, kalau kita lihat komuniti pemancing di Sarawak ni dia umpama sedang meningkat naik. Sebab habisnya kira ni berada di peralihan endemik. Jadi ramai komuniti maritim yang terdiri daripada komuniti pemancing. SAREX pada kali ini melibatkan 8 aset darat, melibatkan kapal dari pelbagai agensi termasuk bot dan juga aset udara iaitu sebuah pesawat Cessna milik PDRM yang juga terlibat dalam SAREX pada kali ini yang melibatkan latihan lebih kurang 2 nautika kilometer dari Tanjung Po di Muara Tebas ini. SAREX 2022 melibatkan seramai 134 anggota daripada 21 agensi, antaranya Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Pengawal Pantai Sarawak SCG, Persatuan Nelayan Negeri Sarawak dan Persatuan Komuniti Pemancing Sarawak. Operasi latihan cari lamat dimulakan di JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas dengan pergerakan aset agensi selepas menerima panggilan kecemasan NRSC. Lokasi bot nelayan pemancing terbakar berjaya ditemukan dengan hanya 5 daripada 15 pemancing ditemukan selamat, selebihnya bertindak terjun ke laut. Selang beberapa jam operasi menggunakan pesawat Cessna, pasukan gerakan udara menemukan lokasi 5 pemancing hanyut dan berjaya diselamatkan ke kapal maritim Kota Kinabalu sebelum dipindahkan ke kapal Jabatan Perikanan untuk dibawa ke pusat operasi. Operasi pencarian ditamatkan selepas 5 pemancing ditemukan terapung. Satu mesyuarat pasca latihan juga akan diadakan bagi mengenal pasti kelemahan dan penambahbaikan yang diperlukan bagi meningkatkan keupayaan usaha cari lamat. Pengguna perairan di perairan Sarawak yang akan menghadapi peralihan monsun pada penghujung bulan ini sehingga awal tahun depan, iaitu sekiranya ingin turun ke laut, pastikan semak dahulu keadaan cuaca sama ada baik ataupun tidak, dan semasa hendak turun ke laut, pastikan bawa dan pakai jaket keselamatan dan pastikan anda memaklumkan kepada semua keluarga ataupun rakan-rakan di mana lokasi yang ingin anda tuju. Firdaus RC Idris, RTM. Saudara, Pesta Benak di Sri Aman bakal membuka tirainya bermula esok setelah ditangguh selama 2 tahun ekoran penularan COVID-19. 17 acara bakal berlangsung sepanjang 3 hari pesta dan dijangka menarik kehadiran ramai pengunjung ke Bandar Simanggang. Namun tebingan Batang Lupar yang sudah berwajah baharu pasti memberi lebih keselesaan kepada orang ramai mahupun pihak penganjur. Baik, laporan lanjut bersama wartawan pelatih Anjali Wong. Juta ringgit, Waterfront Sri Aman telah pun siap di penghujung tahun lepas. Dengan landscape yang lebih menarik dan juga kawasan yang lebih luas, sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anda semua sebagai pengunjung, terutamanya untuk menyaksikan regata Batang Lupar dan juga alunan ombak benak. Antara acara yang akan diadakan termasuklah Bazar Ria, Miss Tourism Benak, Mr. Benak, pameran oleh agensi kerajaan serta banyak lagi. Tarikan utama tentunya Regata Batang Lupar dengan penyertaan 357 perahu mewakili 15 pasukan yang akan berentap dalam beberapa kategori. Majlis Daerah Sri Aman juga telah menyediakan 450 tapak atau lot niaga untuk penduduk tempatan maupun peniaga dari luar kawasan Sri Aman.
Pesta Benak ini diadakan yang pertama untuk memperkenalkan bandar Semanggang sebagai bandar benak Malaysia. Bukan semua sungai yang ada di dunia yang ada fenomena benak. Kita bernasib baik sebab sungai Batang Lupar yang ada di bahagian Seri Aman adalah salah satu daripada sungai yang dianugerah Tuhan dengan adanya fenomena benak. Dan inilah yang kita nak tonjolkan. Sudah pasti, masyarakat Seri Aman begitu teruja menantikan kehadiran pengunjung ke Bandar Merpati Putih pada masa sama mengambil peluang menyana pendapatan sampingan. Pengunjung mesti ramailah datang ke Seri Aman sebab lama dah Pesta Benak nak. Tempat ini telah selesa pada tahun ini untuk pengunjung-pengunjung sebagai pelancong yang akan datang ke Bandar Seri Aman ini. Penganjur pula menjangkakan kehadiran pengunjung kira-kira 50,000 orang sepanjang 3 hari pesta berlangsung. Pengunjung paling ramai pernah direkodkan adalah pada Pesta Benak 2016 dengan kehadiran pada waktu itu mencecah 60,000 orang. Angeli Wong, RTM. Penganjuran Konferensi Antarabangsa Islam Borneo KAIB diharap dapat mengumpul intelektual dan saintis Islam di Kepulauan Borneo. Ia bagi berkongsi maklumat tentang kaedah umat Islam terutamanya di Sarawak untuk mengambil bahagian dalam industri baharu yang sedang dan akan diterokai negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Utiliti Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sarawak di bawah pimpinan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng telah memperkenalkan beberapa anjakan paradigma dalam pembangunan negeri bagi mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Ujar beliau, Premier Sarawak telah memberi penekanan kepada penerokaan industri baharu termasuk usaha membangunkan sumber asli yang terdapat di Sarawak seperti industri hidrogen. Menerusi penerokaan itu, ramai pelabur asing menunjukkan minat untuk melabur dalam industri itu di negeri ini dengan yang terbaru menjalinkan kerjasama dengan Korea dalam tenaga hijau. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian semasa merasmikan KAIB ke-13 di Kuching bagi mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari. Persidangan 2 hari anjuran Universiti Teknologi Maras Cawangan Sarawak itu bertujuan memperluaskan perbincangan dalam akademik di Kepulauan Borneo. Kehilangan budaya dan warisan penduduk Sungai Asap Belaga akibat pelaksanaan empangan hidroelektrik Bakun wajar dibalas oleh kerajaan negeri dengan penyediaan kemudahan asas seperti jalan, air, elektrik dan telekomunikasi. Timbalan Menteri Utiliti Datuk Liwan Lagang menambah, dalam era ekonomi digital kini, beliau juga mahu melihat penduduk Sungai Asap yang telah ditempatkan semula dihubungkan dengan liputan internet yang lancar melalui gentian optik bagi membolehkan penduduk setempat bersama memacu pembangunan Sarawak. Menurut beliau, jika di kawasan lain kerajaan telah berbelanja berbilion ringgit, Sungai Asap juga wajar menikmati pembangunan yang sama kerana telah banyak berkorban untuk negeri. Beliau menyatakan demikian selepas taklimat tertutup bersama Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi di Pejabat Daerah Kecil Sungai Asap semalam. Datuk Liwan turut menasihatkan penyedia perkhidmatan supaya bekerjasama rapat dengan pejabat daerah dan pusat khidmat wakil rakyat tempatan bagi memastikan menara telekomunikasi dibina di lokasi strategik untuk memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai Ugon juga mahu sambungan internet dilakukan secepat mungkin bagi menyokong operasi mesin pengeluaran wang automatik yang dicadangkan di Sungai Asap. Dalam pada itu, Pengurus Besar SMA Teknologis Dr. Zaidi Razak memberi jaminan bahawa SMA akan memantau dan mencadangkan strategi terbaik untuk pendigitalan kawasan Sungai Asap. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Berita Wilayah. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah?
sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Impian Ros nak tengok Mak happy bila punya rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin berbumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Sempena sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September ini, ayo keluarga Malaysia, kita bangkit bersama-sama, meraihkan dan memeriahkannya. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Jalan Paramiswara, Bandar Hilir, Melaka. Saksikan juga siaran secara langsung di TV1 dan penstriman langsung menerusi RTM Click pada 16 September pukul 8.30 malam. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Kembali dalam berita wilayah, kita ke perkembangan seterusnya. Fokus negeri di bawah bayu. Lawatan kerja Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ke Sabah berkaitan pemerkasaan ekonomi digital, jihad tangani inflasi selain tinjauan kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom. Butirannya bersama rakan penyampai Enisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Enisia. Ya, dia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dalam rangka lawatan kerja rasmi ke Sabah bermula hari ini dari Tawau ke Semporna. Fokus lawatan kali ini tidak hanya tertumpu dalam program di bawah kementerian, sebaliknya turut meninjau kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Lawatan ke Zon 6, perhatian juga akan tumpukan untuk membawa media, tim media, untuk melihat operasi keselamatan di Sabah kerana Jawatankuasa Komunikasi Strategik Kerajaan yang saya pengurusikan berpandangan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan yang tidak pernah kurang sebenarnya daripada sudut keselamatan di perairan Sabah perlu dipertingkatkan. Sejajar dengan usaha kerajaan akan terus mempertingkatkan tentang keselamatan di wilayah ataupun di zon Eskom. Pada masa yang sama, kita ingin memastikan bahawasanya rakyat Sabah dapat melihat secara dekat dan dapat mengetahui kesungguhan kerajaan untuk menjaga kedaulatan negara. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Watikah Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI Negeri Sabah di Zon 6 di Tawau. Lawatan rasmi beliau juga akan membabitkan komuniti dan masyarakat Tawau dan Semporna berhubung perkembangan talian internet dan komunikasi serta perkembangan kos sara hidup. Sementara itu, dalam ucapannya, Tan Sri Anwar menjelaskan KEKOM mengambil inisiatif memperkukuhkan 3 perkara utama iaitu kesaling hubungan, kandungan dan aktiviti bagi memperkasakan ekonomi digital. Sejajar itu, usaha mentransformasikan Pusat Internet Komuniti PIK seluruh negara kepada Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI pada November 2021 mampu memperkasakan aktiviti ekonomi digital khususnya di luar bandar. Setakat ini, 911 PEDI telah beroperasi di seluruh negara dan menjelang penghujung tahun hadapan, bilangan tersebut akan meningkat kepada 1,084 PEDI keseluruhan. Semua PEDI ini dilengkapi 1,770 unit peranti komuniti bagi memudahkan masyarakat setempat menjalankan aktiviti ekonomi digital.
Ekonomi negeri Sabah pada tahun 2021 menunjukkan pergerakan pemulihan meskipun masih belum setara berbanding prestasi ekonomi tahun 2019. Secara perbandingan keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah pada tahun 2021 bernilai 78.7 bilion ringgit, pertumbuhan 1.1% berbanding tempoh yang sama tahun 2020 berjumlah 77.8 bilion ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata berdasarkan dapatan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM pada 30 Jun 2022 turut mendapati kadar pertumbuhan KDNK Sabah pada tahun 2020 menyusut negatif 7.8% berbanding tahun 2019. Tambah beliau, sektor perkhidmatan mendominasi sumbangan kepada KDNK Negeri Sabah iaitu sebanyak 47.3%, diikuti sektor perlombongan dan pengkuarian sebanyak 26.0%. Berucap dalam majlis perasmian siri jelajah penemuan utama Banci Malaysia 2020 Negeri Sabah di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji berkata dapatan Banci Malaysia 2020 menunjukkan jumlah penduduk negeri Sabah dicatatkan seramai 3.418 juta orang pada tahun 2020 berbanding 3.117 juta orang pada tahun 2010. Rekod statistik dan dapatan Banci tersebut akan digunakan untuk merancang dan melaksanakan pelbagai dasar berkaitan sekaligus memastikan semua pihak mendapat manfaat sama ada dalam tempoh jangka pendek maupun panjang. Bercakap kepada pemberita kemudian, Datuk Haji Ji berkata pihaknya belum menerima secara rasmi laporan berhubung bantahan penduduk terhadap aktiviti pengambilan pasir silika milik persendirian di Kudat. Telah dijual kepada pengusaha ataupun pelombong itu. Jadi kita tidak tahu macam mana, nanti saya akan minta laporan daripada sama ada pengarah Jabatan Tanah ataupun daripada pegawai Jabat Daerah Kudat, tengok macam mana kita boleh selesaikan. Ketetapan baharu pemakaian pelitup muka yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM semalam mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat khususnya di negeri Sabah. Tinjauan mendapati masih terdapat kerisauan berlakunya penularan sekiranya ketidakpatuhan kendiri, namun ramai yakin keputusan tersebut dibuat berdasarkan data lengkap selain keperluan semasa. Kalau macam di dalam pasar ataupun di dalam mall kita pakai, pasal kita takut nanti ada yang batuk-batuk, ada yang selesma, jadi nanti menjangkit orang ramai karena ini untuk kesehatan. Nah, tapi kalau macam di terbuka itu terpulang seseorang. Pada pendapat saya, actually kan kalau itu customer dia mau datang beli ubat kan, kalau dia ada kesihatan dia okey bagus kan, actually dia ada boleh pilih lah. Di tempat tertutup seperti hotel, macam contoh bagi kami perhotelan memang akan diwajibkanlah untuk memakai untuk mengelakkan kami ini sebagai pekerja berjangkit dengan pengunjung sebab kita tidak pasti sama ada dia ada simptom ataupun tidaklah. Untuk tidak pakai itu mungkin ketidakselesaan bagi orang yang berjambang, berkumis kan, kadang-kadang tidak selesa. Bagi orang yang ada semput pun tidak selesa kan, mungkin akan memudaratkan lagi. Jadi pilihan yang dibagi oleh kerajaan ini saya sangat sokong. Bagi untuk pengangkutan awam memang wajar lagi lah untuk kita masih memakai mask sebab kita pun menggunakan penghawa dingin. Jadi keadaan yang agak sempit dan kapasiti pun penuh. Jadi mask tu memang wajar lagi lah kita guna untuk pengangkutan awam. Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian semasa KKM yang telah diumumkan Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin Abu Bakar.
Seramai 115 orang anggota polis dan pesara polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sabah menerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Pemakaian pingat itu disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah dalam satu majlis istiadat penganugerahan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kota Kinabalu. Saya sudah 23 tahun saya berkhidmat. Sudah tentu saya merasa gembira lah saya dapat pingat jasa pahlawan ini. Betul dihargai juga kita punya pengorbanan. Alhamdulillah saya rasa gembira, sangat gembira. Di dalam pingat ini saya bertugas dalam Polis Diraja Malaysia 42 tahun. Kebanggaan saya walau saya kadang begini kan saya berterima kasih. Dan lagi pun saya hidup dalam Polis Diraja Malaysia ini 42, 5 orang anak saya. Semuanya berjaya. Alhamdulillah. Macam sudah penuh lah, macam sudah terbayar lah itu. Lebih kuatlah kita patut mau mempertahankan. Pingat jasa pahlawan negara PJPN bagi mengenang jasa dan bakti mereka bertugas demi keamanan negara. Sesi cuti persekolahan yang pendek dimanfaatkan sepenuhnya ibu bapa khususnya melibatkan aktiviti anak-anak masing-masing. Di Sandakan, majlis perkataan yang dahulunya dibuat setiap cuti hujung tahun kini mendapat sambutan memberangsangkan kerana berupaya meringankan beban tanggungan ibu bapa. Perkataan beramai-ramai ini memang baik untuk semua golongan masyarakat, lebih-lebih yang di kampung macam ni kan. Sebab dia mengurangkan kos. Dan Datuk Suhaimi pula Alhamdulillah membantu untuk melancarkan majlis ini. Kerjasama yang baiklah dengan semua ibu bapa sebab tanpa sokongan ibu bapa, komuniti setempat dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat, program seumpama ini agak sukarlah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Bagi saya program ini memang bagus, baik untuk semua dan memudahkan kerja kamilah sebagai ibu bapa dan bagi orang juga yang kurang berkemampuan kira meringankan beban orang jugalah. Baguslah kalau diikutkan, kenapa kalau setiap tahun kan diorang adakan begini, kurang-kurangnya banyak membantulah kepada ibu bapa yang terutama yang B40 lah. Kami harap insya-Allah tahun depan kalau boleh ada lagi program macam ni lagi dialu-alukan. Mereka ditemui dalam program berkaitan anjuran Sekolah Kebangsaan Sungai Manila Batu 12 di Sandakan. Program dengan kerjasama Pusat Zakat Sabah PIBG UMNO Libaran, Pejabat Kesihatan Sandakan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan melibatkan 100 pelajar dari sekolah berkenaan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti perkembangan semasa dalam negara menerusi berita wilayah. Seterusnya kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Inisia Doles langsung dari Sabah. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Selangor dinobatkan sebagai kontingen lelaki dan perempuan terbaik kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM 2022. Sekaligus muncul sebagai kontingen terbaik keseluruhan kejohanan mengulangi kejayaan pada 2019. Kejuaraan yang berlangsung di Kelab Golf Antarabangsa Labuan itu turut menyaksikan Kuala Lumpur merangkul kontingen kedua terbaik keseluruhan diikuti Johor di kedudukan ketiga. Kami memang menjangka dan kami memang berusaha untuk menjadi juara dalam Golf MSSM pada tahun ini. Sangat mencabar bagi kami tim Selangor. Kami telah mengadakan latihan pusat dalam beberapa tempoh yang agak panjang untuk memastikan kami berjaya dalam kejohanan MSSM kali ini. Kami akan berusaha mengekalkan kejayaan yang kami kecapi yang penuh gemilang pada kejohanan pada tahun ini. Sementara itu, wakil dari Johor, Nur Hakim Nur Hadi dan wakil Negeri Sembilan, Wang Jin Yao, masing-masing dinobat selaku pemain terbaik lelaki dan wanita bagi kejohanan edisi kali ini. Asnaf terima kediaman baharu selain si cilik diberi pendedahan dunia kewartawanan. Itu antara tumpuan dari Negeri Sembilan petang ini. Jadi kita langsung bersama Syafiq Azrul Zafri. Silakan Syafiq.
Baik, terima kasih. Ya, sebuah kediaman baru telah diserahkan kepada penerima pada Majlis Penyerahan Rumah Mawaddah Anjuran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS di Kampung Jimalama, Port Dickson. Pengerusinya, Datuk Dr. Abdul Aziz Syekh Abdul Kadir berkata, ia merupakan inisiatif MAINS bagi membantu golongan asnaf yang terkesan akibat banjir. Rumah berkenaan mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan dan selesai dibina pada Julai lalu, melibatkan kos pembinaan RM79,800. Jadi kita punya hasrat tu, insya-Allah lah MAINS punya hasrat tu, dengan bantuan mereka yang bayar zakat apa semua, nak cuba bantu keluarga ni supaya generasi yang akan datang tu dapat keluar daripada menjadi asnaf. Penerima Rumah Mawaddah Nuramiza Sulaiman menyatakan rasa gembira dan syukur atas bantuan yang diterima. Dah lama sangat mak banyak mohon, tapi alhamdulillah lah banjir besar yang 12 ni ada hikmah. Mak dapat rumah sebiji yang cantik. Mak dah tak banjir lagi lah, tak risaulah. Memang mak sebelum ni pun memang tidur dekat lantai pakai toto, memang tak pernah ada tilam, tak ada perabot, memang tak ada apalah. Rumah Mawaddah turut dilengkapi dengan perabot baru bagi menggantikan barangan yang telah rosak akibat banjir. Projek Wartawan Cilik mencungkil bakat pelajar memiliki potensi dan minat mendalam dalam bidang kewartawanan serta fotografi. Inisiatif unik itu digerakkan Kelab Fotografi dan Media Sekolah Kebangsaan SK Pusat Juasih. Saluran PJ Media TV PSS yang baru sahaja ditubuhkan pada Mei lalu memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai tugas sebagai wartawan dan jurufoto sebenar ketika di lapangan. TV PSS ni kita tubuhkan sebagai salah satu inovasi untuk pusat sumber sekolah menyokong pembelajaran abad ke-21, di mana kita bawa budak-budak ni untuk belajar cara berkomunikasi dan juga cara berhadapan dengan situasi di luar yang nyata sebagai wartawan dan juga sebagai pemberita. Inisiatif berkenaan turut mendapat perhatian pemangku Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Pakarudin Ghazali, yang menyifatkan ia berupaya melahirkan generasi berkeyakinan tinggi sekaligus menghasilkan kandungan berita yang tepat dan sahih. Jadi sebenarnya inilah yang kita hendak hasilkan dalam pendidikan, supaya anak-anak ada satu tahap keyakinan yang tinggi, dan di sebalik aktiviti yang mereka buat itu, mereka akan menyimpan satu azam untuk menjadi mungkin orang yang lebih hebat pada masa akan datang. Jadi kita harap dalam apa juga aktiviti, bukan sahaja dari sudut kewartawanan. Sebab bagi saya fotografer ni macam minat. Saya minat dengan fotografer. Bila saya tengok fotografer, saya rasa macam nak jadi fotografer tu. Kita orang akan cari tempat yang bagus untuk buat liputan pertama, dan untuk acara-acara kita orang akan bincang dulu untuk buat kita planning untuk buat apa ketika acara tu. Untuk intro dan juga outro kita orang akan buat di akhir-akhir acara. Insentif kemenangan menanti atlet Negeri Sembilan sekiranya berjaya memperoleh pingat pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-20 yang dijadual membuka tirai pada 16 September ini. Kenaikan jumlah insentif kemenangan turut dijanjikan kepada kontingen jika menepati syarat dan petunjuk prestasi dengan memperoleh sasaran sekurang-kurangnya 15 pingat emas. Kami yang paling rendah, kami berharap berada di kedudukan ke-9 berbanding 12 pada tahun 2018. Kalau dapat lebih baik, 8 ke 7 itu satu yang lebih membanggakan. Bagi atlet, mereka bersedia menampilkan persembahan terbaik dalam acara yang disertai dalam misi memburu kilauan pingat. Untuk kali ini mungkin dalam 5 pingat, 2 tu wajib emas. So insya-Allah kami akan
bagi yang terbaik lah untuk Negeri Sembilan ni. Sasaran kami top ranking yang keempat. Ranking keempat, ketiga, kedua. Tapi kalau boleh kita akan usaha untuk dapatkan tempat yang pertama, Johan. InsyaAllah. Sekian perkembangan dari Negeri Sembilan. Salam keluarga Malaysia, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq langsung dari Negeri Sembilan. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Melaka bakal jadi lokasi sambutan Hari Malaysia 2022 pada 16 September ini. Bagi menyemarakkan sambutan hari bersejarah itu, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Melaka dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan swasta menganjurkan program Kembara Hari Malaysia 2022. Konvoi akan menjelajah sejauh 200 km melibatkan 6 perhentian mewakili setiap parlimen di negeri itu. Kita berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang telah memilih Melaka sebagai tuan rumah pertama selepas Sabah dan Sarawak meraihkan Hari Malaysia. Ini kerana melihat Melaka dulu sebagai satu titik tolak kecemerlangan sebuah peradaban dan ketamadunan manusia di dalam Nusantara ini bermula di Melaka dan kembali semula ke Melaka untuk melihat mengorak langkah sebagai Melaka boleh dijadikan kota tujuan kecemerlangan masa depan. Setakat ini, lebih 300 individu dari dalam dan luar negara telah mengesahkan penyertaan. Projek ladang komuniti akan diperluas ke 10,000 tanah terbiar di seluruh negara bagi meningkatkan bekalan kayu negara, seterusnya memenuhi permintaan pembeli dari dalam dan luar negara. Bagi tujuan itu, projek rintis ladang komuniti telah dilaksana di beberapa kampung sekitar Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. 78 peserta terlibat menanam pokok eucalyptus di kawasan seluas 100 hektar. Setiap satu ekar tanah, dia boleh tanam 600 batang pokok eucalyptus. So 600 eucalyptus ni dia akan menghasilkan satu pokok boleh dapat RM200. Kali kalau 600 kali 10 tahun 6 tahun. Dan 6 tahun kita potong dan RM60,000. Itu satu hektar. So jadi daripada tanah-tanah terbiar kat rumah kita elok kita masuk dalam program ini agar kita dapat manfaatkan untuk pendapatan peribadi dapat ditingkatkan dan at the same time akan dapat menjadi sumber bahan mentah untuk kita industri kayu-kayan kita. Industri perkayuan menjadi sektor penting kepada pembangunan ekonomi negara dengan nilai ekspor bagi separuh pertama tahun ini berjumlah RM13.2 bilion. Tahun lalu, industri berkenaan mencapai nilai ekspor keseluruhan lebih RM22 bilion. Menjelang perlawanan akhir Piala FA Sabtu ini, penyokong Johor Darul Takzim JDT mempamerkan sokongan yang jitu meskipun sebahagian daripada mereka tidak dapat mengiringi pasukan ke Stadium Bukit Jalil. Pemilihan venue di Ibu Negara serta penjualan tiket yang seimbang kepada kedua-dua pasukan dijangka menjadi penyumbang kepada aksi perlawanan yang cukup sengit. Pentas akhir ini juga bakal menjadi penanda aras kemampuan dan kebolehan pengendali Hector Bidoglio yang baru 2 bulan membimbing skuad Harimau Selatan. Game kali ni dia main dekat Bukit Jalil. Bukit Jalil, jadi tiket lebih kurang dalam 78,000 yang disediakan. Jadi dia fair. Dia fair, 39,000 JDT, 39,000 penyokong Terengganu. Jadi penyokong yang balance ni kan. Jadi kita tak boleh nak cakap Terengganu bermain tanpa penyokong kan, masing-masing ada penyokong yang balance. Boleh JT boleh menang dengan diorang punya pemain. Kalau dia masukkan semua player dia yang first team dia, insya-Allah dia boleh main. Terengganu bagi saya dia solid team sebab semua player dia boleh main. Tengok pada taktikal lah. Kalau kata taktikal okey, mungkin boleh menang lah. Tapi pun pada Terengganu pun sekarang pun dia tengah form juga kan. Di bawah kendalian Coach Hector ni, awak tengok macam mana?
Baru 2-3 game tak silap. Jadi tak boleh nak jangka lagi dia punya tactical macam mana kan. Usaha memastikan kelangsungan bekalan makanan negara perlu diteruskan demi kebajikan rakyat. Bagi menjayakannya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memerlukan dana yang besar. Untuk itu, Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berharap peruntukan bagi kementeriannya dapat ditingkatkan dalam bajet 2023. Dan juga kemodenan dalam sektor pertanian, kelangsungan dari segi adaptasi kita terhadap IR 4.0 memerlukan dana yang berterusan daripada kerajaan. Jadi MAFI berharap agar Kementerian Kewangan melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diberi keutamaan dan MAFI memohon agar bajet tahunan MAFI akan dapat ditingkatkan oleh Kementerian Kewangan. Datuk Seri Dr. Ronald memaklumkan salah satu usaha membangunkan sektor pertanian yang dilaksana kerajaan ialah program penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Inisiatif dicadang dilaksana pada Disember tahun ini sebagai musim penanaman tambahan. Projek Rintis membabitkan kawasan sawah padi seluas 1,220 hektar dijangka meningkatkan pendapatan 628 pengusaha sebanyak 25% berbanding mengusahakannya 4 kali dalam tempoh 2 tahun. Majoriti penduduk dan pelancong di Langkawi yang ditemui RTM menggalakkan pemakaian pelitup separuh muka diteruskan di destinasi pelancongan bagi mengelak risiko penularan virus terutama membabitkan golongan berisiko tinggi dijangkiti. Rasa benda tu memang perlu untuk kita pakai supaya kita dapat elakkan diri kita daripada terjangkitnya COVID ni ataupun kita sebarkan benda tu dekat orang. Saya rasa kalau ada family yang pilih untuk pakai tu okeylah, baguslah sebab maybe diorang rasa overprotective kan, rasa nak jaga diorang punya family tu lebih. So okey je sebab benda pun optional, tak ada masalah lah. Bagi saya ada pros and cons dia lah. Untuk macam yang nak jalan kaki jauh-jauh ni better tak payah pakai mask kot, kadang lemas juga kan. Kalau macam kawasan tu tutup tu better pakai mask kot. Ya, sebab sekarang pun kes pun masih ada, betul tak? Di Perak, rata-rata rakyat menyambut baik kelonggaran pemakaian pelitup muka, namun begitu sebilangan besar masih memilih untuk terus memakainya, terutama ketika berada di kawasan sesak. Pemakaian pelitup muka ni perlu dipakai sebab COVID ni masih ada benda yang kita tak nampak. Jadi terpulang pada individu lah, sama ada nak pakai tak pakai. Tapi saya secara peribadi saya mengambil pendirian untuk sentiasa memakai pelitup muka di tempat-tempat yang khususnya tempat-tempat yang tertentulah. Beberapa negara-negara telah pun bebas, bukanlah bebas sepenuhnya daripada COVID-19 tetapi bebas daripada pemakaian pelitup muka. Jadi bagi kita masyarakat Malaysia masih terpulang kepada kita jika kita rasa kita perlukan menjaga kesihatan kita, jika kita ada simptom dan sebagainya, eloklah kita pakai mask. Biar pakailah kalau ikutkan kan, untuk orang kata pasal kita pun dah biasa benda ni kan, dah 2 tahun. Jadi pun kita memang masih ada dalam keadaan orang kata COVID lagi. Perak sedang meneliti tapak sesuai untuk membuka kawasan perindustrian baru di utara negeri, terutama Bagan Serai dan Parit Buntar. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Mohamad berkata pada masa yang sama, pihaknya juga akan mempertimbang sama ada perlu melakukan proses pengambilan tanah atau menjalin kerjasama dengan pihak berkaitan bagi merealisasikan hasrat tersebut. Jelasnya keperluan mewujudkan kawasan tersebut didorong oleh kepesatan pembangunan di Pulau Pinang selain dapat menyediakan lebih banyak peluang pelaburan kepada industri. Sebab kita menerima permintaan pelabur-pelabur yang sedang beroperasi di Penang, dia nak membesarkan, nak enhance dia punya perniagaan pelaburan dia. Tak ada tanah yang mencukupi di Penang dan mahal, tapi pada waktu yang sama dia perlu kawasan baru yang berhampiran dengan pelabuhan Pulau Pinang dan juga dengan International Airport Bayar Lepas. So tempat yang paling hampir itu adalah
Parit Bunta dan Bagan Serai lah. Malah dia lebih dekat dengan second bridge Pulau Pinang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek pembangunan fasiliti kilang elektrik dan elektronik XP Power di Seri Iskandar. Ekspor barangan halal negara meningkat 19% kepada RM36.30 bilion pada tahun 2021 berbanding RM30.50 bilion pada tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong berkata Malaysia merupakan antara pengeluar utama barangan halal di pasaran antarabangsa ketika ini. Industri halal dijangka akan terus berkembang di rantau Asia Pasifik susulan daripada rektifikasi Malaysia ke atas Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2022. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia yang merangkumi 15 buah negara dengan jumlah populasi melebihi 2.3 bilion atau sekitar 1/3 jumlah populasi dunia. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia yang merangkumi 15 buah negara. Perkembangan kes penyelewengan dalam perolehan 5 buah kapal tempur pesisir LCS. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya memerlukan lebih banyak masa untuk melengkapkan siasatan kes berkenaan bagi membolehkan lebih ramai saksi dipanggil termasuk yang berada di luar negara. Dalam hal penyiasatan ini, tuan-tuan dan puan semua, saya ingin membawa semua untuk memahami bahawa perkara-perkara berkaitan tabik urus dengan kriminaliti adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu, yang mungkin banyak pihak mengemukakan isu-isu kepada pihak media tentang isu-isu tabik urus itu mungkin diambil daripada laporan forensik audit. Namun demikian pihak kami menyiasat bukan itu saja, kita menyiasat lebih lanjut lagi daripada itu untuk melihat kriminal jenayah yang berlaku oleh mana-mana pihak. Jadi masa diperlukan lagi oleh pegawai-pegawai penyiasat saya untuk melengkapkan siasatan ini. 6 Ogos lalu, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan SPRM berhubung kes berkenaan berada di peringkat akhir. Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-20, perenang muda negara Kiew Ho Yun menyasarkan untuk memecah rekod pada tamasya berkenaan sekaligus dapat memberi amaran awal kepada pencabar di Sukan Asia Hangzhou 2022 yang akan berlangsung tahun depan. Beliau yang diberi tanggungjawab sebagai pembawa bendera kontingen wilayah persekutuan menjangkakan cabaran tahun ini cukup kompetitif memandangkan atlet dari negeri lain turut menjalani latihan yang cukup rapi. Last 2018, I get 4 golds and 2 silver. But unfortunately, because I am a SEA Games medalist, so I'm only allowed to take 2 individual events and 2 relays. So maximum will be only 4 medals. Baik saudara, perkembangan Sukma itu tadi mengakhiri berita wilayah edisi 8 September 2022. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.